Kita di Kuala Lumpur pun adalah bandar dalam taman kerana kita mempunyai hutan simpan iaitu di Bukit Nenas yang menjadi tarikan pelancong dan sebagainya. Perubahan iklim, adakah ia memberi kesan yang mendadak kepada rakyat Malaysia yang rata-ratanya hidup berdekatan dengan kawasan hijau, dengan kawasan yang nampak seperti masih terkawal perubahan iklim yang berlaku di sekitarnya seperti Emerald Lake tadi. Kalau kita bayangkan sebuah kota raya seperti New York, mungkin kota raya seperti Tokyo yang terlalu padat dengan bangunan, konkrit jungle semata-mata, mungkin kita akan rasa fenomena yang berlaku yang mana memberi kesan kepada psikologi. Tapi adakah ia memberi impak kepada rakyat Malaysia? Eco-anxiety adalah topik yang kita bincangkan dan kita bersama dengan tetamu saya, Dr. Muhammad Fitri bin Zainuddin, pakar psikiatri dari Hospital Al Sultan Abdullah iaitu HASA UiTM. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih, Terence. Jadi perubahan iklim ni kita merasai bahawa ia memberi kesan dari segi perubahan pola taburan hujan. Pada amnya banjir dan ini berlaku tanpa diduga di kawasan-kawasan seperti Selangor pada satu ketika dulu. Namun adakah ia memberi impak secara psikologi kepada rakyat Malaysia? Kerana fenomena-fenomena cuaca ni boleh kita atasi. Betul. Terima kasih. Selamat pagi Malaysia. Ya. Atas jemputan. Jadi kita berbalik pada soalan itu tadi. Ya. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya memberikan apa itu eco-anxiety dahululah. Ya. Sebelum kita mengenal apa itu eco-anxiety, kita kena tahu apa itu anxiety ataupun keresahan dan juga anxiety disorder ataupun kecelaruan anxiety atau keresahan. Okey. Jadi anxiety itu adalah emosi yang normal, emosi yang sihat, ya. Manakala anxiety disorder ataupun kecelaruan emosi kebimbangan itu adalah seseorang itu mengalami emosi keresahan yang teruk, ya, sehingga menyebabkan kecelaruan mental yang mengganggu fungsi harian. Okey. Dan eco anxiety ini adalah kita panggil emosi kronik yang ataupun psychological reaction, reaksi daripada emosi daripada yang berlaku di persekitaran, sama ada disebabkan oleh perubahan iklim. Jadi dan juga seperti banjir, taufan, ribut taufan dan suhu yang panas juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami eco-anxiety ini. Okey. Dan eco-anxiety ini saya hendak tekankan, ya, ia adalah dia bukan diagnosa klinikal, ya. Ia bukan diagnosa klinikal yang kita berikan kepada semua pasien, kepada semua pesakit, tetapi ia adalah reaksi lah kronik, ya. Okey. Jadi bukan diagnosa klinikal tapi reaksi kronik pada individu tertentu. Betul. Jadi bagaimana manifestasi reaksi kronik itu? Okey. Jadi secara umumnya seseorang yang berasa kebimbangan ataupun keresahan itu dia akan mengalami pelbagai simptom-simptom, tanda-tanda gejala seperti daripada segi emosi, ya, daripada segi kognitif dia, daripada segi tingkah laku dan juga daripada segi fizikal. Antaranya boleh kita tahu kalau kita lah berada dalam keadaan resah, ya, kena kejar oleh dengan anjing ke contohnya, kita akan ada rasa takut, kan. So reaksi itu adalah kita panggil tindak balas. So kita akan ada rasa jantung berdebar-debar, kita akan rasa takut, kita akan rasa lenguh-lenguh badan contoh dia, dan itu adalah reaksi anxiety yang normal umum orang akan hadapi. Akan tetapi kalau yang eco-anxiety ini gejala pun sama lebih kurang, tetapi jika tidak mendapat rawatan, ya, gejala itu akan menjadi lebih teruklah, dan sehingga boleh menyebabkan ada masalah kepada kecelaruan mental seperti kemurungan dan sebagainya. Jadi apakah yang menyebabkan ianya berlaku? Sebab fenomena cuaca adalah suatu yang boleh kita kawal, satu dengan mengubah persekitaran kita. Betul. Kalau terlalu panas mungkin kita alhamdulillah boleh masuk bangunan yang berhawa dingin. Dan kalau terlalu sejuk, rasanya di Malaysia belum lagi sampai ke tahap itu. Di utara tanah air untuk satu ketika adalah. Tapi kalau terlalu sejuk, mungkin kita boleh bayangkan kita masuk ke kawasan yang lebih panas, kita pasang heater dan sebagainya, itu di negara-negara Eropah. Jadi apakah fenomena cuaca yang melampau sehingga mengganggu emosi seseorang? Ataupun kenapa seseorang itu boleh terganggu emosinya oleh cuaca semata-mata? Baik. Secara keseluruhan dia,
anxiety itu faktor yang menyebabkannya ada pelbagai. Dia ada multifaktorial. Bukan hanya pada cuaca sajalah. Okey, saya nak tekankan di sini. Jadi sama ada daripada segi ada masalah kesihatan fizikal juga boleh menyebabkan keresahan. Daripada segi family history ataupun sejarah keluarga ada sakit mental juga, dan juga ada trauma ataupun peristiwa-peristiwa yang stres yang berlaku di persekitaran, termasuklah fenomena perubahan iklim itu juga boleh dianggap sebagai satu faktor environment, faktor persekitaran yang juga boleh menyebabkan seseorang itu menyebabkan rasa keresahan yang kita panggil eco anxiety. Eco anxiety ini sebenarnya telah didefinisikan oleh Persatuan Psikologi Amerika, yang sekarang ini telah meningkat naiklah. Mereka mewar-warkan dan juga memberi kesedaran sejak daripada 2017 lagi lah. Jadi dekat Amerika tu macam-macam definisi. Betul. Kita patut terima sebenarnya. Tapi apapun, apabila kita melihat kepada faktor ini, saya dapat membayangkan peribahasa bahasa Inggeris, the needle that broke the camel's back. Jadi ini merupakan situasi di mana sudah ada perkara-perkara terkumpul dalam individu itu. Ada trauma, ada penyakit-penyakit lain. Dan disebabkan fenomena cuaca itu ialah menjadi pencetus kepada keadaannya. Jadi apakah rawatan untuk individu seperti ini? Adakah dia perlu berjumpa dengan seorang pakar psikiatri seperti anda? Okey, baik. Sebelum kita pergi berjumpa dengan pakar psikiatri, selalunya mereka yang berjumpa dengan pakar psikiatri ini bila keadaan dah terlewatlah selalunya. Okey, kalau boleh kita nak mereka ini ada kesedaran berjumpa dengan pakar psikologi, ataupun kaunselor ataupun perawat di luar, memberitahu apa mereka alami, daripada segi kesihatan mental ataupun segi fizikal, dan bertanya, dan kita boleh membuat kita panggil assessment kepada mereka, dan kita boleh tahulah di tahap mana mereka ini mengalami kebimbangan itu. Dan daripada situ baru kita akan memberikan bantuan sama ada daripada segi terapi ataupun daripada segi perubatan dan sebagainya. Jadi walaupun bukan definisi klinikal tapi ada kaedah rawatan. Ada. Jadi seterusnya untuk mereka yang mungkin merasakan mereka mengalami, kita ingin tahu juga apakah statistik untuk rakyat Malaysia setakat ini. Okey. Statistik untuk rakyat Malaysia yang mengalami eco anxiety ke? Okey, yang itu maaf kita tidak tahu sebab itu definisi yang baru kan kita panggil, jadi kita tidak dapatlah menyatakan berapa bilangan statistik eco anxiety ini untuk rakyat Malaysia. Tapi saya rasa semua orang ada mengalami kesan-kesan tersebut kan, secara langsung ataupun tidak langsung, daripada segi kita panggil kesan perubahan iklim yang berada di dalam negara kita ini. Jadi untuk mereka yang mungkin merasakan mereka ada masalah ini, mereka terasa tercetus keadaan kebimbangan yang melampau, keresahan yang melampau apabila berlakunya perubahan iklim, terlalu panas, terlalu sejuk, hujan tanpa diduga, banjir di sana sini. Mungkin melihat keadaan itu ataupun melalui keadaan itu mereka terpaksa menahan diri. Betul. Jadi apakah kaedah yang paling sesuai untuk mereka, tindakan awal yang perlu mereka lakukan? Okey, tindakan awal yang kita selalu sarankan pada mereka, dapatkan pertolongan di persekitaran, sama ada kita mendapatkan pertolongan daripada keluarga kita ataupun kepada profesional. Okey, dan jangan malu untuk ke hadapan, jangan malu untuk mendapatkan rawatan, kerana kalau kita malu jadi kita akan melambatkan proses perawatan itu tersebut. Dan kalau boleh jangan kita menidakkan perasaan kebimbangan itu. Sebab emosi keresahan itu adalah emosi yang normal, tapi jika tidak dibendung dengan seawal mungkin, dia boleh menyebabkan kemudaratan. Jadi selalunya kita dan juga kalau boleh kena menjaga kesihatan fizikal juga, kerana fizikal dan kesihatan mental itu berkait rapat di antara satu sama lain. Kena banyak minum air, kena bersenam. Bersenam kalau cuaca panas, jangan bersenam di luar. Mungkin bersenam di dalam gym ke apa ke, dan kena kalau boleh kena faham, kena tahu tahap mana
kita punya kemampuan untuk bersukan ataupun kekurangan kita, itu saja. Anxiety, eco-anxiety adalah suatu fenomena baru yang baru ditakrifkan, tapi jangan minta cuti ya. Sebab tak ada clinical diagnosis. Tapi terima kasih kita ucapkan Dr. kerana sudi bersama kami memberi pencerahan kepada satu keadaan baru ini, dan sama-sama kalau kita mempunyai kawan, rakan, dan kalau kita sendiri yang mengalaminya, kita sudah pun tahu tindakan awal yang perlu dilakukan. Jangan melewatkan tindakan awal yang perlu anda lakukan untuk menjaga kesihatan mental anda. Dengan itu kita